Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat kek red velvet yang sangat moist. Adaptasi daripada resipi asal daripada blog Diva Can Cook. Kek ni sangat mudah penyediaannya dan memenuhi cita rasa kami sekeluarga. Bersama dengan cream cheese frosting. Sukatan sepenuhnya saya ikut resipi asal dengan menggunakan cawan metrik. Mula-mula kita akan sediakan buttermilk. Saya gunakan 1 cawan susu segar, campurkan bersama dengan 1 sudu besar cuka. Boleh gunakan sebarang jenama ya. Susu juga boleh gunakan susu full cream ataupun susu sejat. Buttermilk ni adalah satu bahan penting dalam resipi kek red velvet. Biarkan dan ketepikan anggaran 15 minit. Seterusnya, sediakan setengah cawan air panas, campurkan bersama dengan setengah sudu kecil Nescafe ataupun boleh juga gunakan kopi sama seperti resepi asal. Ini juga adalah bahan penting dalam resepi ini untuk menaikkan rasa kek red velvet kita. Dan nanti tak ada rasa kopi pun dalam kek. Sekarang kita akan sediakan bahan kering. 2 cawan tepung gandum. Ingat ya, sukat gunakan cawan metrik. Cawan dan sudu metrik ni boleh dibeli di kedai peralatan membuat kek. Campurkan bersama dengan serbuk koko, juga gunakan sudu metrik, soda bikarbonat dan baking powder. Ayakkan semua bahan kering. Ketepikan dulu. Gula kasta, resepi asalnya menggunakan 2 cawan, tapi saya kurangkan menjadi 1,5 cawan. Seterusnya, 1 cawan minyak jagung. Kalau tak ada boleh gantikan dengan minyak masak, tapi penggunaan minyak jagung lebih membuatkan kek red velvet kita lagi moist dan lagi sedap. 2 biji telur saiz besar. Grade A ataupun B gunakan 2 biji. Jangan gunakan grade C sebab grade C tu kecil. Nanti kita akan dapat sukatan yang tak tepat ya. Telur ni dalam keadaan suhu bilik, bukan yang dari peti ais. 1 sudu kecil esen vanila. Kemudian masukkan buttermilk yang telah kita sediakan awal tadi. Untuk kek red velvet, mesti gunakan pewarna bright red. Ini saya beli yang repack dari kedai bakery ya. Boleh gunakan sebarang jenama. Jangan gunakan pewarna merah biasa sebab nanti kita terpaksa guna banyak. Dan ini yang menyebabkan kek kita jadi pahit. Bila gunakan pewarna bright red, cukup sekadar 1 sudu besar pun warnanya dah merah dengan cantik. Masukkan air Nescafe. Waktu ni air Nescafe ni dah dalam keadaan yang suam. Masukkan 1 sudu kecil cuka. Cuka ni kita gunakan dalam buttermilk tadi dan juga dalam adunan ni. Pukul adunan hingga sebati dan gula menjadi larut. Tak perlu terlalu lama. Dalam video ni saya gunakan whisk elektrik. Bagi yang tak ada whisk elektrik ataupun yang tak ada mixer, boleh juga gunakan whisk tangan. Seterusnya, masukkan bahan ayak, bahan kering tadi ya, sedikit demi sedikit sambil kita mengadun. Saya masukkan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil mengadun sehingga bahan kering dan bahan basah sebati. Gunakan spatula dan scrapkan pada keliling mangkuk, takut ada bahagian yang tidak terkena dengan whisk tadi. Sediakan loyang yang berukuran 10x10 inci, greasekan dengan mentega ataupun dengan margarin. Kalau nak buat, gunakan loyang 8 inci, separuhkan sukatan untuk semua adunan. Untuk loyang yang berukuran selain dari ini, saya tak ada nisbah sukatannya ya. Alaskan dengan kertas baking, saya gunakan jenis yang non-stick. Lebihkan pada bahagian kiri dan kanan untuk memudahkan kita keluarkan kek kita nanti. Greasekan sekali lagi di atasnya. Curahkan adunan ke dalam loyang. Waktu ni kita dah boleh mula panaskan oven ya. Hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk membuang lebihan angin jika ada.
Panaskan oven ataupun ketuhar selama 10 minit dan bakarlah kek sehingga masak mengikut kapasiti ketuhar masing-masing. Gunakan api atas dan bawah, tak perlu onkan kipas. Bila masa tamat, keluarkan kek daripada oven dan untuk tahu sama ada kek telah pun masak ataupun tidak, cuba tusukkan dengan lidi. Jika lidi keluar bersih, bermakna kek kita telah masak dengan sempurna. Biarkan kek suam sedikit. Kemudian ambil spatula dan sisipkan pada bahagian keliling loyang, takut ada yang melekat pada loyang. Biarkan kek sejuk sepenuhnya. Sekarang kita akan sediakan cream cheese frosting. Boleh gunakan sebarang cream cheese jenama kesukaan ya. Di sini ada sukatan, jadi senang kalau kita tak timbang pun sebab dia dah siap-siap. Ada pecahan untuk sukatan. Cream cheese ni saya gunakan sebanyak 350 gram. Saya lupa nak sebutkan tadi, cream cheese ni saya dah keluarkan dari peti sejuk selama 30 minit barulah digunakan. Masukkan gula icing. Gula icing ni perlu ayak ya, takut ada bahagian yang berketul. Saya gunakan perahan lemon. Tujuannya untuk mengurangkan muak pada rasa cheese. Tapi jus perahan lemon ni tak boleh letak banyak, takut jadi masam. Saya hanya letak 1 sudu kecil. Pukul cream cheese bersama dengan gula icing sehingga licin dan tidak berketul. Jangan lupa scrapkan juga pada keliling mangkuk pengadun, takut ada bahagian yang tidak terkena pada mixer. Sambung lagi pukul sehingga licin. Masukkan mentega yang telah dikeluarkan dari peti sejuk 15 minit sebelumnya. Yang ni saya gunakan jenis unsalted sebab tu je yang ada dalam stok dan saya tambahkan 1/4 sudu kecil garam. Kalau gunakan mentega jenis salted tak perlu tambah garam ya. Cukup sekadar sebati dan jangan terlebih memukul lama. Takut nanti adunan ni jadi lembik dan susah waktu kita nak pipekan nanti. Sekiranya kita terlajak memukul lama, boleh letakkan pada bahagian chiller lebih kurang 10 minit supaya krimnya lebih stabil. Barulah kita gunakan. Untuk piping cream cheese ke atas kek, saya gunakan nozzle 1M. Sediakan piping bag. Ini juga boleh dibeli di kedai peralatan membuat kek. Masukkan nozzle. Ada setengah orang dia akan potong dulu ya. Tapi saya akan potong hujung piping bag ni kemudian. Masukkan adunan cream cheese ke dalam piping bag. Barulah dipotong pada bahagian hujungnya. Keadaannya akan seperti ini ya. Kek kita pun dah sejuk sepenuhnya. Ia ada bahagian yang cacat sedikit ni, tadi terkena spatula. Tapi tak apa, bila kita letakkan frosting cheese nanti tak nampak ya. Keluarkan dengan berhati-hati daripada loyang. Kek ni tak tebal sangat, anggaran 1,5 inci. Sediakan papan kek. Pindahkan kek ke atas papan kek secara berhati-hati. Sekiranya bahagian permukaan atas kek kita tidak rata, kita kena trim dulu ya. Kita akan gunakan pisau kek jenis yang panjang begini. Ni pisau kek ya, bukan spatula. Ada yang tanya hari tu, pisau ni boleh dibeli di kedai peralatan membuat kek. Mesti gunakan pisau panjang supaya potongan kita lebih kemas. Sebelum potong, kita akan tanda dulu bahagian-bahagian yang kita akan potong supaya sama besar. Tapi kalau potongan tak sama besar sangat pun tak apa, sebab kita bukan nak masuk pertandingan. Asalkan kemas pun dah cukup. Saya akan potong kepada 49 bahagian, bermakna 7 kali 7. Kalau ada bahagian yang tidak rata, contohnya pada bahagian tepi ni, kita boleh trim sedikit. Dan bahagian ni jangan buang ya. Simpan bahagian yang kita trim ni untuk kita taburkan pada bahagian atas kek nanti. Ulangi kaedah yang sama, tandakan dulu dan barulah dipotong sama seperti tadi. Selesai memotong kek,
Sekarang kita dah ada 49 bahagian kek. Bolehlah kita pipekan cream cheese frosting di atas kek mengikut kreativiti sendiri. Pipekan sehingga habis ke semua bahagian kek. Akhir sekali, taburkan bahagian kek yang kita simpankan tadi. Sedia untuk dihidang. Kek ni memang sangat moist dan gebu. Selamat mencuba semua. Kalau suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Siap!